ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. إن الحمد لله ثم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. Baik, pertama-tama sekali mana kita memanjatkan dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membuka majlis kita pada pagi ini dengan Ummul Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Dua amalan yang selalu kita buat sebagai pekerja sosial, pekerja kemanusiaan ataupun pekerja umat. Dua amalan ini biasa kita buat setiap kali hari Jumaat khususnya. Pertamanya apa? Pertama kita baca Maghfurah dan Surah Al-Kahfi. Dan kedua ni kita buat apa? Salat duha. Dan kebiasaan yang begitu. Dan cuma hanya tak pastilah semalam kita sempat dekat buat salat duha. Saya bersempat, alhamdulillah. Dan dalam surah Al-Kahfi itu, sebelum tu kita baca surah Maghfirah itu, di sana ada satu hadis dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Kita baca, Allah Subhanahu wa taala beri kita 10 hadiah. Agak-agak apa? Sebut sekali, baca sekali, Allah Ta'ala bagi kita 10 hadiah. Bila dengar 10 hadiah kita suka. Baru ni kita insentif daripada majikan kita, kan? Akhir tahun ada dapat 2,000, ada dapat 3,000, ada dapat 10,000 ada. Banyak. Tapi itu jaminan di dunia. Tapi jaminan Allah lagi besar daripada itu. Agak-agak apakah ayat tersebut? Agak-agak apa? Man salla alayya salatan sallallahu alaihi biha ash. Salat tak kena Nabi. Sebab itulah kalau kita pergi, khususnya buat kaum lelaki, pergi ke masjid salat Jumaat, khatib dia selalu pesan kita waktu khutbah yang kedua, ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Kita tadi kata jaminan di dunia dapat hadiah 110,000 dan sebagainya. Tapi jaminan Allah wasallimu taslima. Selamat daripada azab neraka dan azab mahsyar. Jaminan Allah. Apa lagi kita nak? So tidak ada excuses untuk kita tidak bersolat kepada Nabi dan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada setiap hari Jumaat. Baik. InsyaAllah tanpa masa ini, insyaAllah hari ini kita akan mendengar sedikit yang perkongsian kata yang telah disampaikan oleh ayahanda kita jauh hari ini, daripada Kelantan. Daripada Kelantan. Nama pun Ustaz, kalau saya sebut Ustaz, Muhammad Faisal Abdullah. Siapakah Ustaz ni? Saya pun first time di Ustaz. First time Ustaz. Jadi kena diri di Ustaz ni. Ustaz ni daripada wadah Kelantan. Beliau terlibat dengan aktiviti jemaah ni lama dah. Kita tak hidup lagi. Lebih kurang 35 tahun Ustaz. Waktu tu saya pun tahu kat mana, kat syurga bergamau ni. Jadi kita insyaAllah pada hari ini kita dengar perkongsian Ustaz. InsyaAllah tajuk kita pada pagi ini iaitulah tabiat petugas Islam berasaskan surah Al-Fatihah. Dan InsyaAllah tanpa minta masa lagi, saya akan serah kepada Ustaz. Sebelum itu, InsyaAllah kita punya durasi konsen kita pada pagi ini seharusnya habis tepat pukul 12 tengah hari. So InsyaAllah sekian pukul 10.35, lebih kurang pukul 11.45 Ustaz akan habiskan perkongsian beliau. Kemudian kalau ada masa lagi, kita buka sesi soal jawab. Tengoklah macam mana. Kalau satu soalan lah. Kalau dua soalan dan sebagainya. Kemudian insyaAllah Ustaz akan menjawab soalan tersebut dan akhir yang kesimpulan. So saya kira itu saja. Wa tafaddal mashkura.
Cuba buka yang ini, tayang ni dulu. Saya nak tunjukkan yang ini dulu. Dia punya situ betul. Lagi. Dia tak ada muka surat juga. Lagi. Jadi 7, Habib tak 7. Okey. Betulkan perut sikit supaya tak nampak ni. Okey. Ni. Betulkan perut. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil 'aziz wa huwa asdaqul qail. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum wa fa'alul khair la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujud dan sembahlah kamu Tuhan, dan berbuatlah kebaikan, mudah-mudahan kamu tergolong dalam kalangan orang yang berjaya dan mendapat kemenangan. Terima kasih saudara pengerusi, adinda saya, saudara Presiden, saudara Faisal, saudara Fahmi, CEO GPM dan seterusnya, rakan-rakan petugas sepenuh masa ABIM, GPM dan agensi lainnya. Alhamdulillah, pertamanya kita mengatur syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin limpah kurnianya kita dapat bertemu pada pagi yang berbahagia ini, Sayyidul Ayyam, Jumaat penghulu segala hari. Mudah-mudahan ada barakah di situ, insya-Allah. Kesempatan bertandang ke Sekretariat ABIM Pusat dan malamnya bermalam di markas PKPIM adalah merupakan saat yang sangat bahagialah. Setelah bertahun-tahun, inilah tempat kami daripada muda dulu membangunkan harakah dan juga gerakan, dan tidak ada kesempatan dan juga kebaikan yang paling besar melainkan kita inginkan apa yang kita lakukan ini diberkati dan diredai Allah Subhanahu wa taala. Puji manusia itu adalah sementara, tetapi puji Allah itu adalah selama-lamanya. Jadi dalam gerak kerja kita, selain daripada kita mengharapkan penghargaan, anugerah daripada sesama makhluk, tentunya yang lebih besar daripada itu kita mengharapkan redha Allah Subhanahu wa taala. Kerana itulah kita punya matlamat akhir, amal soleh yang kita ingin bawa supaya di sisi Allah Subhanahu wa taala ianya menjadi bernilai dan berganda-ganda. Alhamdulillah, kesempatan pada pagi ini tidaklah suatu pengisian yang besar sebenarnya, sekadar untuk wazakir inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Kita saling ingat mengingati, mudah-mudahan dengan cara kita saling ingat mengingati itu ada manfaat dan juga buat amal soleh kita, terutamanya dalam kita melaksanakan ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sebab tabiat ataupun sifat orang beriman itu dia kena saling pesan memesan antara satu sama lain. Ini adalah merupakan akhlak di kalangan sesama muslim. Pesan memesan, tegur menegur, ingat mengingat itu adalah bukan untuk menjatuh, tetapi membina dan mengukuhkan lagi ukhuwah fillah. Jadi sebagai pekerja Islam, apatah lagi kita memilih ABIM
wadah GPM sebagai wadah melaksanakan kebaktian sesama manusia, tentunya kita nak supaya kita menjadi orang yang terbaik, orang yang memberi khidmat yang cemerlang, dan juga manusia akan mendekati kita kerana kita membawa mesej Islam. Apa beza antara kita dengan pertubuhan-pertubuhan lain? Bezanya ialah kita nak bawa manusia kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu adalah niat yang paling asas, membawa manusia kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, sebelum kita pergi lebih jauh, Ustaz nak tunjuk sikit tabiat mukmin cemerlang ini. Dia ada 7 berasaskan kepada Al-Fatihah. Tetapi yang akan kita tengok sedikit ialah bagaimana sebagai petugas Islam ataupun petugas organisasi Islam, bagaimana kita nak supaya bismillah dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala itu menjadi item utama. Sebab sebelum kita memulakan pekerjaan, maka kita nak supaya budaya menyebut nama Allah itu adalah merupakan keperluan dan kemestian. Apapun yang kita lakukan tidak lekang dengan menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala. Ini antara ciri-ciri orang mukmin dan juga pekerja yang membawa mesej agama. Boleh begitu Kak Jo? Jadi kita nak ingatkan balik ni sebab dalam surah Al-Fatihah ini, kita tengok dalam Quran ni dia ada 3 tema besar je sebenarnya. Yang pertamanya ialah dia bercakap tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam Al-Quran tu dia bercakap tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang keduanya ialah tema besar Al-Quran ini ialah apa dia? Dia bercakap tentang hukum hakam dan juga cerita-cerita. Dalam Al-Quran ni banyak cerita-cerita, dan cerita-cerita itu sudah tentulah untuk kita mengambil iktibar dan pengajaran. Dalam Al-Quran ini juga ada berkaitan dengan hukum hakam. Jadi dalam kehidupan kita ini, sesuatu pekerjaan yang kita lakukan mesti terikat dengan hukum. Apa maksud hukum? Hukum tu dia terikat dengan 5 perkara kan? Ada benda yang haram, ada benda yang wajib, ada benda yang sunat, ada benda yang makruh dan sebagainya. Jadi dalam kehidupan kita ini, kita diikat dengan hukum untuk memastikan bahawa al-amru bil ma'ruf itu yang mana terikat dengan hukum, yang dibolehkan dan yang tidak dibolehkan. Jadi sebagai pekerja Islam, gerak tari kita, gerak kerja kita kena sensitif supaya kita tidak terjebak dengan larangan-larangan Allah Subhanahu Wa Taala yang menjerumuskan kita kepada hukum haram. Dewasa ni kita tengok maknanya persoalan hukum ni dia jadi tak berapa sensitif. Jadi kita kadang-kadang terlalu memudah-mudahkan. Jadi sebab itulah Ustaz sebutkan tadi dalam gerakan dakwah dan tarbiyah ini, persoalan hukum ini adalah persoalan yang kita kena lihat secara sensitif. Sebagaimana Al-Quran tadi Ustaz sebut, tema besar dalam Al-Quran ini dia bercerita tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya apa? Maknanya Allah itu adalah satu topik, adalah satu subjek. Bagaimana mungkin kita hidup atas dunia Allah Subhanahu Wa Taala, kita melupakan Allah Subhanahu Wa Taala? Sebab Al-Quran itu antara topik utamanya ialah dia bercerita tentang Allah dan Zat. Yang kedua tentang hukum hakam, tentang akhbar, cerita-cerita yang kita kena tekuni dan kita kena telaah. Baik. Jadi di situ ada 7 tabiat yang pagi ini kita cuba melihat satu daripada 7 tu ialah bagaimana kita nak mulakan kehidupan kita. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, itu dengan mulakan dengan menyebut zikrillah, mengingati Allah, menyebut nama Allah itu menjadi agenda harian kita. Bukan setakat untuk diri kita, tetapi untuk keluarga, masyarakat dan seterusnya negara kita.
Baik, sebab apa? Sebab bila kita menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala, seolah-olah kita dah buat deklarasi. Kita menyebut dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala, tapi kita terjebak dengan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mana mungkin? Jadi maknanya sebab itu penting. Bila dia macam juga innamal a'malu binniyat lah, kita buat sesuatu itu dengan niat. Kalau niat itu baik, baiklah. Kalau niat itu buruk, buruklah. Tetapi yang lebih besar daripada itu ialah kita mulakan sesuatu itu dengan membuat deklarasi, kita menyebut zat Allah Subhanahu Wa Taala. Tiba-tiba kita remehkan, Kak Jo. Mana mungkin? Jadi bagaimana dalam konteks kita memahami surah Al-Fatihah ini, kita memantapkan pengetahuan dan juga pendirian kita bahawa bila kita bersama-sama dengan zat, sifat dan nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala, itu menjadi perisai yang kuat yang akan membentengi diri kita daripada terjebak dengan perkara-perkara yang ditegah oleh Allah. Itu adalah perisai yang pertama. Tanpa kita sedar sebenarnya. Kan banyak kita sebut nama Tuhan, tetapi dalam masa yang sama banyak mana kita terlibat dengan perkara-perkara yang ditegah ataupun dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala tanpa kita sedar. Dalam dunia hari ini yang cabaran dan rintangannya luar biasa banyak, kadang-kadang ini mengalpa dan melalaikan kita. Jadi dalam gerakan, bila kita bekerja dalam satu gerakan, dalam satu jamaah, bagaimana budaya nasihat menasihati, ingat mengingati ini menjadi satu motivasi dan juga satu ingatan yang ampuh untuk kita supaya sama-sama kita cuba menghindari ataupun kita berpesan-pesan supaya masing-masing ingat mengingati antara satu sama lain. Jadi sebab itu dalam konteks inilah kita melihat bahawa sensitiviti menegur, menasihati dan menerima nasihat itu menjadi satu masalah mutaakhir ini. Kadang-kadang benda tu katakanlah kalau ustaz, contohlah macam peringkat-peringkat macam ustaz ni, kadang-kadang kita bila kita menegur kalangan generasi muda kan, sebab orang lama ni dia kadang-kadang dia banyak terlibat bila dia tengok anak-anak muda ni mengarah kepada terlalu mempermudah-mudahkan antara ifrat wa tafrid, antara ada satu benda tu terlalu nampak longgar sangat. Bila kita pun orang-orang senior pun menegur. Jadi menanggapi teguran itu harus secara positif, tidak bukan hanya dalam konteks untuk menegur untuk mengaibkan, tetapi untuk memperbetulkan supaya kita sentiasa berada di paksi yang betul. Jadi saya ingat itu antara benda-benda yang kita kena lihat, apatah lagi kita berada dalam tiga entiti. Secara realistiknya kita berdepan dengan isu-isu ni sebenarnya tanpa kita sedar, fahami? Tanpa kita sedar. Jadi bagaimana hikmahnya orang lama memberi tunjuk ajar dan juga bagaimana penerimaan generasi baru, anak muda untuk menerima teguran itu sebagai ataupun nasihat itu sebagai ingatan yang Ustaz sebutkan tadi, bracket tadi dalam konteks teguran ini sebenarnya Nabi pun ditegur. Nabi pun ditegur. Allah menegur direct Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana refleks, bagaimana penerimaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang perkara itu dibuat tanpa sedar, tapi bila ada teguran, at least maknanya dia boleh ingatkan balik, dan apa tindakan Nabi, dia perbetulkan keadaan. Ibnu Abi Makhtum, orang buta yang ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebab reaksi sambil lewa Rasul sallallahu alaihi wasallam bila berdepan dengan pembesar-pembesar yang lebih hebat, sehingga kan menimbulkan reaksi kurang senang mereka yang di peringkat marhin ataupun orang yang kecil. Jadi dalam organisasi kita, walaupun benda itu nampak simple, tetapi ianya sangat besar yang kita kena santuni, yang kita kena lihat secara objektif.
apatah lagi kita dalam konteks organisasi kita ini, kita bermain dengan orang. Kenapa? Kerana hablum minan nas itu adalah salah satu daripada kewajipan yang kita kena laksanakan. Tidak cukup hanya kita cemerlang hablum minallah, tetapi kita mengabaikan dimensi interaksi komunikasi sosial dengan manusia. Jadi bila kita berperanan dalam kedua-dua interaksi dengan Allah dan interaksi dengan manusia itu, sudah tentulah kita akan bermain dengan sensitiviti manusia. Apatah lagi ianya bila melibatkan teguran, nasihat dan sebagainya. Jadi sebab itu daripada awal lagi Islam melihat bahawa soal bagaimana kita budayakan perkara-perkara ni sangat menjadi keutamaan supaya tidak akhirnya menjadi masalah dalam interaksi kita. Baik, itu yang pertama. Jadi sebab itulah kita balik kepada persoalan kita, bagaimana pekerja adalah satu golongan yang amat akrab dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Pekerja ni, kita yang bekerja sebagai sama ada social worker ataupun kita melaksanakan tuntutan tugas dan peranan para nabi, kesinambungan perjuangan para nabi dan mursalin itu, kita sebenarnya kita adalah orang yang paling akrab dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kenapa kita dianggap akrab dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Yang pertamanya sebab kita melaksanakan tuntutan dan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang keduanya, kita berbuat baik dengan makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berbuat baik, berbuat kebajikan sesama makhluk. Jadi dua kriteria itu menjadikan kita ini tergolong kalangan pekerja yang paling rapat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dia hanya diri dia saja, tetapi dia tidak mengambil kisah persoalan umat, itu belum dikatakan akrab. Sebab ini disebut dalam al-khalqu iyalullah ahabbuhum ilaihi anfa'uhum li'iyalih. Manusia itu bergantung hidup kepada Allah. Jadi kita ni, bila kita sebut kita sebagai manusia ini, kita tidak terlepas daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang paling akrab dengannya, dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ialah mereka yang bermanfaat kepada manusia yang lain. Maknanya, kita akan dianggap orang yang paling rapat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama, bila kita melaksanakan tuntutan ataupun suruhan Allah. Yang keduanya ialah kita menjadi orang yang memberi manfaat kepada orang lain. Itu diisytihar oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai orang yang rapat dengan Allah. Jadi kita ni adalah orang kepercayaan Allah sebenarnya. Kalau Abu Faiz, kalau Ustaz ikut training dia dulu, bagaimana kita sebagai manusia ini adalah orang yang menjadi kepercayaan Allah. Kan? Ingat tak dulu? Abu Faiz selalu sebut benda ni. Bagaimana kita sebagai manusia yang melaksanakan tuntutan dan suruhan Allah Subhanahu Wa Taala, yang menjadikan organisasi dakwah ini sebagai medan untuk kita melaksanakan mas'uliyah syakhsiyah zatiyah, tanggungjawab individu, menjadi orang kepercayaan Allah. Bagaimana bila kita jadi orang kepercayaan Allah dan Allah telah memberi kepercayaan kepada kita, kita khianat? Bagaimana? Begitu juga bagaimana kita memulakan hidup harian kita dengan menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi kita mengkhianati Allah Subhanahu Wa Taala. Kita jual nama Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian kita melakukan perkara-perkara yang ditegah oleh Allah. Bagaimana reaksi Allah Subhanahu Wa Taala? Tentunya tidak di dunia. Jadi maknanya surah Al-Fatihah ini mengajak kita supaya menjadi manusia yang berpegang pada deklarasi dan juga berpegang kepada janji bahawa kita adalah
merupakan manusia yang dipercayai Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab itulah orang yang paling hampir dengan Allah ialah mereka yang paling bermanfaat kepada manusia yang lain. Jadi itu kita. Jadi selain daripada kita diiktiraf sebagai sebaik-baik umat, tetapi secara khususnya kita disebut sebagai orang yang paling rapat, orang yang paling erat dengan Allah Subhanahu wa taala. Syaratnya apa? Syaratnya ialah kita kena berbakti. Itu yang maknanya menepati, wahai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu. Maknanya orang yang cemerlang tu dia mesti solat. Dia tidak akan jadi cemerlang kalau dia tidak solat. Sebab solat itu adalah tiang agama. Orang yang nak menegakkan agama itu tidak lain tidak bukan melainkan dengan dia menjaga solat dia. Jadi kita sebagai petugas Islam, maka solat ini no excuse. Maknanya benda ni bukan benda yang kita masih boleh kena ajar. Maknanya dia dah sampai kepada peringkat kita kena perbaiki. Kita kena cari sendiri, tak perlu suruh orang suruh. Kita kena ada inisiatif untuk nak memastikan bahawa solat kita ini adalah merupakan tiang agama. Kalau tidak, kita buat kerja-kerja sosial nampak hebat, tetapi kerja kita dengan Allah Subhanahu wa taala nampak rebeh. Tahu rebeh? Rebeh ni maknanya nampak tak beres lah. Jadi macam mana petugas agama ni, macam mana kita sebagai aktivis dakwah ni, tugas kita dengan Tuhan ni tak beres. Macam mana agak? Jadi masalah kita. Jadi sebab disebut dalam ayat ini, wa'budu rabbakum, Tuhanlah, sembahlah Tuhan kamu, dan waf'alul khair, buat kebaikan. Jadi berbakti kepada sesama umat ini salah satu daripada kriteria penting sebenarnya untuk menghasilkan pekerja yang cemerlang. Yang keduanya ialah diiktiraf sebagai orang yang paling rapat dengan Allah, orang kepercayaan Allah. Mereka inilah yang akan mendapat kemenangan dan kejayaan. Jadi ciri-ciri kemenangan dan kejayaan itu dah ada sebenarnya pada kita. Cuma bagaimana kita polish, kita rangsang. Dan ini tentunya tidak mudah sebab dia perlukan kepada saling untuk memberi nasihat dan peringatan. Jadi saya ingat, maknanya katakanlah kalau pagi Jumaat ni, saya ingat pusat menganjurkan program pengisian-pengisian seumpama ini, bagi Ustaz tidak lain dan tidak bukan untuk kita nak ingat, untuk kita nak wazakir, kan? Dengan wazan taksir tu maknanya, kan Ustaz, ya? Maknanya nak mengingati ni dia kena ingat semua, kena selalu, tak boleh nak lama-lama sekali, tak boleh. Memang kita akan alpa dan lalai sebab kita akan terkesan dengan cabaran, rintangan yang ada di hadapan kita. Sebab itu maknanya dia kena bagi berulang-ulang kali. Ingat, jemu ke? Tak jemu. Sifat orang yang beriman tu dia tidak akan jemu bila mana dia mengingati kalamullah. Bila mana kita baca Quran lah. Maknanya kalau kita baca Quran ni secara berulang-ulang, kita jemu tak? Maknanya kalau kita jemu, ada something wrong. Kan? Kita baca suratul Fatihah secara berulang-ulang, kita rasa letih tak? Kita rasa jemu tak? Paling tidak dalam sehari semalam ni ada 5 kali yang kita kena, yang wajib dibaca. Bukan 5 kali lah, lebih kot. 7 kali. Jadi mana masuk yang sunatnya lagi? Kalau banyak sembahyang sunat lagi banyak. Maknanya suratul Fatihah ni, Sab'ul Mathani ni, ada 7 ayat tu dalam suratul Fatihah tu, kita ulang-ulang dia. Jemu tak? Macam mana Kak Rosma? Maknanya katakanlah kita oleh kerana terlalu jemu ni, kita pun solat maghrib tu tak baca-baca Fatihah lah. Sah tak? Jadi orang yang dia berbeza dengan surah-surah lain, ayat-ayat lain. Nampak tak? Maknanya Allah telah memberi satu
ingatan kepada kita bahawa dalam surah Al-Fatihah ini ada rahsia dan kesaktiannya yang kita kena teroka. Antara ayat-ayat yang diulang-ulang, dibaca diulang tanpa jemu dan tanpa kita rasa bersalah. Cuma isunya ialah bagaimana tadabbur dan pemahaman kita terhadap Al-Fatihah. Jadi yang ini sebenarnya kita nak ingatkan balik supaya staf petugas kita, maknanya kita rangsang, kita motivate, kita tasji'. Apa makna tasji' Ustaz? Memberanikan diri. Maknanya kita tasji'iyah. Tasji'iyah ni kita galak, kita dorong, kita motivate. Itu kena berlaku secara konsisten, istiqamah. Kan? Jadi maknanya kami di Kelantan baru 2 je, baru tu bismillah dengan pujian dan syukur. Jadi Ustaz nak bawa pun untuk kat sini. Sebab benda ni di Kelantan, benda ni dikupas oleh pengurusi syura. Cuma sekarang ni Ustaz dah fikir kan, kadang-kadang kita, kenapa Ustaz bawa yang ni? Yang ni dibentang oleh pengurusi syura. Tak habis lagi ni, baru masuk kepada fasa kedua, pujian syukur atas segala nikmat. Kita bercakap depan siapa? Kita bercakap depan staf. Staf di Kelantan ni ada 145 orang staf. Macam mana kita nak supaya staf kita ni betul-betul faham tuntutan surah Al-Fatihah ni? Jadi, apa yang pengurusi syura kita tu Ustaz follow. Sebab Ustaz nak supaya ada wahdatul fikri. Maknanya pengurusi syura, pengurusi wadah, YDP ABIM, YDP PKPIM, bila kita gagaskan satu benda, maknanya semua masing-masing bawa benda ni dalam peringkat masing-masing, mengukuhkan. Sebab kita mesti bermula dengan kalamullah. Sebab itulah kalam tasji'iyah bagi kita sebagai orang Islam. Tak boleh lagi lah. Jadi dalam konteks itulah bagaimana kita nak turunkan, melihat bahawa kenapa dalam surah Al-Fatihah itu dimulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Satu ayat daripada 7 ayat. Satu daripada 7 ayat surah Al-Fatihah. Jadi kita nak menegaskan bahawa bila kita sebut Bismillahirrahmanirrahim, yang pertamanya kita kena betul-betul kenal siapa Allah. Kita kenal Allah itu melalui zat yang bernama Allah. Tu, kita nak polish tu. Ini akidah lah ni. Ini akidah. Dunia akhir zaman, persoalan keyakinan, persoalan akidah ni dia akan luntur. Dia akan terhakis sedikit demi sedikit. Terutamanya keyakinan, kepercayaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana keyakinan dan kepercayaan kita kepada makhluk itu lebih tinggi. Dan kita tengok dalam dunia hari ini pun begitu. Kita ambil sebagaimana konsep rezeki. Rezeki kita, betul kita bercakap Allah Subhanahu Wa Taala adalah pemberi rezeki, tetapi keyakinan, kebergantungan kita kepada manusia sangat luar biasa. Kalau YB tak bagi, matilah aku. Secara tidak sedar. Jadi takkan kita sebagai pendukung harakah, sebagai pekerja Islam yang ada keyakinan dan kepercayaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dalam masa yang sama terjebak ini disebut akidah. Jadi akidah kita ni tak beres sebenarnya. Kita tengok realiti hari ini memang tak beres. Sebab itu di kalangan masyarakat kita marah-marah. Sebab kalau dia faham bahawa manusia ini adalah bukan segala-galanya, dia tak akan bersikap begitu. Jadi manifestasi daripada hayat, benda yang terhayat, benda yang ternampak dalam masyarakat kita, sebenarnya kita berdepan dengan krisis keyakinan, meletakkan Allahus Samad, Allah itu tumpuan segala. Jadi yang itu tu semacam sedikit terhakis disebabkan kepercayaan kita yang lebih besar kepada makhluk. Jadi bila kita bercakap soal ini,
Sebab itu Ustaz kalau Allah yarham gemuloh Cikgu Halim apa yang kita belajar? Yang kita bagaimana orang yang dah establish, dah ada kedudukan, dah ada gaji yang baik di UAE, mengambil sikap dan pendirian untuk bersama dengan jamaah yang tidak ada jaminan. Kenapa? Kerana mungkin di situ keyakinan bahawa kalau rezekinya di situ tak ke mana. Ustaz sendiri pun tak tahu sama ada sanggup ataupun tidak. Kita sendiri, kita pun belum tentu sanggup mengambil pendekatan yang sama. Sebab ini soal keyakinan. Kita boleh bercakap tetapi tidak mudah untuk kita praktikkan. Dan begitulah dengan sini-sini kita yang lain. Orang yang macam ni kita kena sangat hormat. Yang tidak bersungut, yang tidak meletakkan kepentingan diri di depan, yang meletakkan segala-galanya, tak mudah sebenarnya. Dan kita generasi baru, kita menyaksikan benda ni berlaku dalam gerakan kita. Persoalannya, setakat mana kita menyerap, kita mengambil manfaat, iktibar ataupun benda yang ada di depan mata kita. Betul kita baca Al-Quran yang banyak menghidangkan kita cerita-cerita, kisah-kisah, dan kita ambil istifadah, kita mengambil manfaat daripada cerita-cerita itu, dan ada yang berjaya menjadikannya sebagai panduan dan pedoman dalam kehidupan. Tetapi benda yang berlaku depan mata kita, dalam jamaah kita, dalam gerakan kita, bagi Ustaz, kalau kita tidak nampak benda yang berlaku itu sangat duka cita. Allah Subhanahu Wa Ta'ala semacam memberi satu kesempatan untuk kita pendokong-pendokong yang kemudiannya melihat istiqamah, komitmen, kebergantungannya yang sangat luar biasa, soal rezeki, soal hidup, mati. Jadi kita melangkah dalam jamaah, jangan sampai kita mengundur tetapi kita mati di dalam kebaktian. Ini satu kesempatan lah bagi Ustaz. Kita, inilah dia panggil contoh depan mata lah, contoh hidup. Tetapi tergantung kepada setakat mana kita dapat menyerap, setakat mana kita dapat mengambil istifadah daripada apa yang berlaku di depan kita. Minta maaf agak emosi sikit pagi ni sebab Ustaz tak. Sebab sejarah ni Ustaz Alim ni masih di Mesir lagi.
Ustaz kenal Cikgu Alim ni di Mesir. Bukan di Malaysia, di Mesir. Tahun 1 di Universiti Al-Azhar. Bagaimana hubungan antara senior dengan junior? Jadi kalaulah Ustaz boleh sebut adik-adik ataupun pekerja-pekerja jamaah kita yang ambillah kesempatan ketika senior-senior kita ada untuk kita mengutip banyak sebenarnya pengalaman-pengalaman dan juga mereka yang kita boleh pelajari, ya. Jadi dalam Al-Fatihah ini, dalam Bismillahirrahmanirrahim itu yang kita nak jadikan sebagai agenda utama dalam hidup kita, untuk apa? Supaya kita terikat dan kita tergantung dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tidak dengan yang lain. Satu, kita diajak supaya betul-betul kenal nama Allah dan zat Allah. Yang kedua, kita diajak supaya mengenal sifat Allah. Ar-Rahmanur Rahim. Tapi Ustaz ingat satu ayat ini, kalau betul-betul kita mantap, Ustaz rasa itu sudah cukup sebenarnya. Keywordnya di situ. Kita berjalan dengan Allah Subhanahu Wa Taala di mana-mana. Dan kebergantungan kita hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah yang disebut oleh Pak Imaduddin. Ustaz ingat lagi risalah tauhid dia tu, Faizal ada tak? Buku kita ada tak? Buku risalah tauhid yang kecil tu, yang ke Pak Imad. Ustaz ingat masa kita jadi pimpinan ABIM dulu, kita sempat untuk terima ijazah. Dia habiskan buku tu, bagaimana dia menghurai tentang tauhid. Tauhid daripada kacamata haraki. Itu kena lebih berbanding daripada yang kita belajar biasa-biasa di universiti dan sebagainya. Sebab akidah ni dia kena jelmakan dalam diri dan kehidupan. Itu payah sebenarnya, tak mudah. Sebab itu subjek akidah dan tauhid ni subjek yang paling tidak disukai oleh menarik subjek tauhid dan akidah ini. Sebab tu tak silap Ustaz, di peringkat universiti pun sekarang ni pun dah ada suara-suara supaya Syu'bah Usuluddin, Syu'bah itu kena lebih harus kreatif dan inovatif, penyampaian kena lebih menarik minat. Itu dah mulai dibicarakan. Sebab memang subjek yang penting yang berkait dengan Allah dan zat Allah itu tidak diminati. Bila tidak minat, apa yang akan terjadi? Apa yang akan terjadi? Sedangkan ini adalah subjek penting yang ada dalam Al-Quran, yang semakin dipinggirkan. Tapi kalau kita sebagai aktivis dakwah pun mengambil sikap yang sama, subhanallah. Jadi penekunan terhadap persoalan-persoalan ini kita kena praktikkan, dan ia lebih mudah bila kita praktikkan secara kolektif berbanding kita buat secara individu-individu begitu. Jadi kekuatan kita dalam gerakan, dalam jamaah kita ini, kita kena buat secara kolektif. Kan? Kena buat secara kolektif. Dan ini kalau kita dapat jayakan, subhanallah, maknanya sangat luar biasa lah. Sangat luar biasa. Sebab kita tak nak lagi kita belajar, kita faham itu secara teori dan juga ilmu, tetapi bagaimana akhirnya benda itu dapat kita laksana, kita realisasikan dalam kehidupan kita secara berjamaah. Itulah yang Ustaz nampak cabaran kita lah dalam dunia yang semakin normal, segala-galanya
normalisasi ni kalau di Emirat Arab Bersatu sekarang ni benda yang terlarang semua dah jadi benda yang terlarang, judi itu dah dibolehkan. Kan, projek-projek yang melibatkan judi berbilion-bilion itu dah mula mendapat tempat. Jadi kita pun melihat bagaimana di negara-negara Arab sekarang ini bila kita bercakap soal akidah, soal tauhid, soal keyakinan ini, dia bukan milik orang Arab. Orang Arab pun dah rosak. Benda yang terlarang pun dia buat sekarang ni. Jadi kita kalau duduk secara individu, duduk seorang-seorang kita pun, kita akan terhakis juga sebenarnya. Kita kena melihat dalam konteks bagaimana jamaah secara kolektif itu dapat menjadi perisai yang ampuh untuk kita. Apatah lagi kita ni buat kerja adalah kerja suruhan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hal-hal inilah yang kita kena asas ataupun benda-benda yang kita kena bagi penekanan dan juga perhatian. Ustaz bimbang generasi baru ni dia anak ustaz dia sekolah Arab, Ma'had Muhammadi, tingkatan 3, tingkatan 4. Cara dia belajar dengan kita belajar, kita pun jadi risau. Macam manalah dia nak faham agama kalau macam ni cara belajar dia. Kita dah mula rasa bimbang. Kita sebagai ayah ni sekolah agama, Ma'had, sekolah berprestij di Kelantan. Tapi bila kita tengok anak lelaki kita belajar sebagaimana kita belajar juga di sekolah yang sama, ilmu yang sama, kita rasa, aku dulu belajar dulu tak adalah macam ni. Mana nampak relax, simple, tetapi benda subjek, kurikulum, subjek, buku yang sama. Bahkan buku ni semua mari daripada Azhar. Tafsir Nasafi. Tafsir Nasafi ni saya ingat tahun 1 masuk di Azhar kita belajar tafsir-tafsir Nasafi. Tafsir Nasafi ni di sekolah kerajaan biasa sebelum tu tak ada. Tak ada. Ustaz jumpa tafsir Nasafi dan juga Qalyubi wa Umairah, kitab fiqh Imam Syafi'i ni, kita masuk tahun 1 di Azhar. Mujurlah kita dah belajar di Darul Ulum Batu 20 Perak. Kalau ustaz duduk di Muhammad dia tak jumpa kitab ni. Maknanya sekarang ni di sekolah-sekolah Arab, di sekolah Yik tu semua buku-buku daripada Azhar, di Ma'had Bu'us. Jadi bila dia masuk, jadi pihak Yik dia buat penyelarasan semula lah, dia buat dalam bentuk nota apa semua gitu. Bahasanya tinggi. Tapi kita tengok anak-anak kita, tengok macam mana dia belajar, nampak relax, simple dan sebagainya. Tak macam kita belajar dulu. Jadi timbul kebimbangan dari sudut penguasaan dan juga peningkatan ilmu. Jadi kita sangat bernasib baik sebab dalam gerakan kita ini soal keilmuan dan intelektual, soal akademik itu diberi perhatian. Jadi ini kena dipertahankan. Sebab tu Ustaz nak kita petugas-petugas Islam, petugas gerakan kita ni di mana-mana pun, di pusat baik, di negeri baik, macam mana akhirnya bila kita bercakap soal ni, macam mana kita nak pastikan Faizal, kita staf kita sepenuh masa di seluruh negara ni berapa Faizal? Sangat banyak. Di Kelantan saja dah 145. Di Kedah rasa 100 lebih, dekat 200 lebih. Jadi katakanlah maknanya overall berapa apa ni Faizal? Dah. Katalah kalau kita kumpul semua, faham kita ni kerajaan, faham? Kita ni dah kerajaan sebenarnya. Tapi kalau semua staf sepenuh masa kita ni melalui satu sistem, melalui satu tarbiyah yang sangat berkesan, subhanallah. Kita ni adalah kerajaan yang luar biasa. Jadi katakanlah kalau semua staf-staf kita ni, petugas kita ni menghazami betul-betul
tuntutan suratul Fatihah ini di seluruh negara, Ustaz rasa tak payah dah. Presiden tak sakit kepala dah, tekan button je. Dia tak jadi macam mantan PM tekan button. Kan? Barulah jadi presiden tekan je button, semua dah gerak. Tapi ni kena selesaikan dulu. Jadi itulah antara hasrat dan cita-cita kita. Inilah Ustaz kita, Ustaz ni kira generasi. Dia panggil second layer, second layer. Third layer ke? Itulah second, third layer. Kita nak tengok benda ni betul-betul berlaku di kalangan generasi-generasi baru. Kebimbangan tu ada. Yang paling bimbang sekali ialah kita tengok senior-senior kita, ilmuwan, agamawan kita, setiap hari tak ada, seorang tak ada, seorang tak ada. Bimbang jugalah. Sebab gerakan kita ni adalah gerakan yang berasaskan kepada ilmu. Jadi kalau generasi kita ni yang tidak minat kepada ilmu, Allah Rabbi, itu kita kena tengok betul-betul. Tadi maknanya dalam konteks pendirian kita bekerja, kita ada target. Target kita, matlamat kita Allah kat depan, bukan manusia. Target kat depan kita adalah Allah. Jadi macam mana Allah itu nak duduk dalam hati kita? Ni dalam suratul Fatihah ni lah kita nak tengok sebenarnya. Yang pertama hari ni Ustaz nak minta supaya kita jadikan di mana pun kita, bismillah, nama Allah, ingat Allah itu adalah agenda peribadi dan agenda jamaah kita. Itu peneguhan awal lah. Peneguhan awal yang kita kena tengok balik. Sebab kalau benda ni tak kemas, maka manipulasi di luar sana sangat mudah kita terpengaruh. Nak pula sekarang ni generasi muda dia demand. Kita kena terima satu hakikat bahawa dunia berubah, budaya berubah. Tetapi akidah kita nak supaya tidak berubah. Keyakinan total kepada Allah Subhanahu Wa Taala tak berubah. Bahkan dia bertambah mantap. Sebab tu Pak Imanuddin dulu dia menekankan soal ni. Jadi bila yang ni beres, maka yang lain akan beres. Yang lain akan beres. Jadi senang, simple je. Orang tanya ustaz maknanya bila sampai tiap tahun, sampai kepada bonus. Ustaz kita tak ada bonus ke? Orang lain ada bonus. Kak Ju, bagi ustaz satu je. Kalau kita buat kerja kuat betul-betul, bila kita kerja kuat, nawang itu kita betul, Allah akan bantu kita. Bahkan kita akan lebih kuat, lebih berjaya daripada orang lain. Tapi syaratnya ialah kena kerja kuat, keyakinan kepada Allah Subhanahu Wa Taala kena tinggi, dan dalam masa yang sama kita kena kikis unsur-unsur syirik dalam diri. Unsur syirik ni maknanya apa? Mudah je. Unsur syirik ni ialah jangan ada kebergantungan terhadap selain daripada Allah lebih besar daripada Allah. Jadi kalau sedikit dalam hati kita masih bergantung harap kepada manusia, masalah. Kita sebagai majikan, of course lah kita akan jaga anak buah kita. Kita nak orang lain dapat bonus, semua dapat bonus. Kan? Orang lain dapat kenaikan, semua dapat kenaikan. Tetapi yang kita nak bahaskan ialah bagaimana kita nak jaga supaya jangan sampai kita punya keyakinan kita itu boleh teranjak dengan sebab-sebab kita bermain dengan masalah-masalah keduniaan. Kan banyak sekarang ni. Dari sudut, bila kita bercakap, lain. Bila kita amal dan kita mengharapkan sesuatu tu lain. Nampak macam, dia ni, benda yang dia bercakap dengan benda yang dia buat dan harap, nampak macam tak match, dia kontradik. Jadi yang ini banyak berlaku dalam masyarakat kita, termasuk di kalangan agamawan, orang-orang agama. Banyak berlaku. Sebab syirik ni dia bukan hanya berlaku kepada orang bukan mengaji agama, dia lebih terkesan dan lebih tercabar orang yang belajar agama. Sebab dia tahu hukum, dia ceritakan orang, dia bagi tahu orang, tiba-tiba dia tak buat.
Orang yang belajar dengan dia tu lebih committed mengamalkan benda tu. Jadi ini kebimbangan kita sekarang ni. Jadi di kalangan generasi muda, yang ini kita kena mantapkan. Ya? Kita tak payah ulas dah 13 tahun akidah Rasulullah di Mekah, kan? 10 tahun di Madinah. Yang itu tu kita dah tahu. Cuma challenge, cabaran kita ialah yang terhayat. Yang terhayat ni maknanya yang apa Ustaz? Yang terhayat ni dalam kehidupan kita. Yang itu yang lebih mencabar. Jadi agenda kita apa pagi ni? Agendanya ialah Ustaz, kita nak melalui suratul Fatihah ini, kita nak berjalan bersama dengan Allah. Bila kita berjalan dengan Allah, kita bawa deklarasi kita, Allah Subhanahu Wa Taala, maknanya dia jadi pendinding kepada kita, perisai daripada kita terjebak kepada perkara-perkara yang dimurkai Allah. Kita ambil satu contoh rasuah lah. Rasuah. Kan? Rasuah kan dia dah jadi dua. Dia dah jadi normal, dan yang keduanya dia dah jadi sistem. Jadi bila normal dan sistem, maka dia akan kena pada siapa-siapa. Dia akan kena pada siapa-siapa. Jadi cuma Ustaz ialah kalau boleh, maknanya kita, kalau kita tidak mampu untuk menahan diri secara individu, kita ada jamaah yang tolong jaga kita. Macam dululah KBI dulu. Macam mana dia nak jaga ahli-ahli dia supaya semua ahli-ahli ABIM itu tidak terjebak dengan riba. Buat koperasi belia. Sebagai alternatif nak menyelamatkan, sebab kita sistem kita adalah bersama dengan riba pada waktu tu. Caranya ialah inisiatif senior-senior buat koperasi belia untuk nak memastikan bahawa ahli-ahli kita ini dapat diselamatkan daripada terjebak dengan riba. Contoh tu. Itu contoh. Jadi Ustaz ingat KBI ni kena ABIM, PKPIM, ABIM lah terutamanya kena dokong balik lah. Ustaz ingat. KBI ni adalah koperasi ABIM. Kalau ABIM, ahli ABIM, kepimpinan ABIM tak dokong KBI, luar biasa. Jadi sekarang ni Ustaz minta lah supaya KBI ni didokong dan diperkukuhkan. Cik Wei ada kat depan. Cik Wei ahli lembaga. Kena perkukuhkan KBI. Sebab ini adalah model kita. Orang lain berjaya dengan mengambil model kita, kita gagal di atas kejayaan orang lain. Yang ini kita pun pelik jugalah, kan? Jadi di akhir-akhir tu kempen sikit untuk KBI ni. KBI kita kena perkukuhkan. Siapa dia? ABIM. Wadah ni dah nak sampai penghujung lah. ABIM kena dokong. Maknanya dia kena balikkan semula kecemerlangan KBI ni. KBI ni bukan orang lain punya, ABIM yang punya, dan ABIM bertanggungjawab untuk mendokong gagasan koperasi ini. Ialah dengan penambahbaikan dan sebagainya lah. Jadi Ustaz rasa Rosmah, walaupun tidak semua yang Ustaz dapat mengisi, sebab kalau ikut ni sebenarnya ni bengkel sebenarnya sebab hal ini paper ni dia lebih kepada bengkel. Bengkel ni dia tak boleh nak bercakap gini, dia ada benda-benda lain lah. Jadi itu Ustaz harap kita dapat lanjutkan daripada masa ke semasa nanti. Jadi di Kelantan sendiri pun kita baru masuk kepada yang kedua, pujian dan syukur. Itu pun dalam bentuk usrah staff secara dia tidak dalam bengkel. Ustaz bercadang maknanya kita nak bengkelkan ni supaya betul-betul menyerap. Supaya menyerap. Jadi yang ini Ustaz bawa ni apa yang kita buat di Kelantan lah. Setakat mana. Itu pun tidak mencapai piawaian sebab kita tak boleh nak bersemuka. Benda ni kita kena bengkelkan, kita kena duduk mantapkan betul-betul. Sebab kita kena cek. Ustaz kalau boleh kita ni setiap petugas kita nak cek seorang-seorang. Boleh tak gitu? Kak Ju kita nak cek supaya dia mantap betul. Sebab ramai di pejabat puak di Kelantan ni pun ramai staf-staf baru ni. Tu bawah apa Haji Nasir tu. Jadi macam mana? Dia bukan dalam circle kita. Jadi cabaran tu jadi lebih besar.
Jadi itulah harapan Ustaz kita, kalau boleh, maknanya orang kita ni hebat-hebat dengan ilmu dan juga teori banyak. Tetapi setakat ni kejayaan kita secara praktis tu, kita kena lebih usaha, kena lebih lagi lah, insya-Allah. Kita kena ada satu kejayaan-kejayaan yang dapat dikongsi. Dia bila benda tu berlaku di Kelantan, dia tidak hanya terhenti di Kelantan, kita nak di seluruh negeri-negeri lain pun begitu juga. Apa maknanya produk yang terbaik di negeri-negeri, dan produk itu kena dikembangkan di seluruh negeri. Kan? Pusat produk terbaiknya apa? Perak produk terbaiknya apa? Tu dia kena. Itu yang kita sebut sebagai wahdatul fikri dan wahdatul amal. Kalau tidak, orang lain yang kongsi idea kita dan dia berjaya, kita masih lagi berada di tahap yang begitu. Jadi ini yang sedang kita usahakan, terutamanya dalam konteks pengisian usrah. Kalau di Kelantan tu kita baru nak mantapkan, dah ada beberapa pakej tetapi perlu diberi pemantapan dan sebagainya lah. Dan begitu juga Ustaz harap di kalangan generasi baru kita kena ada keyakinan, optimistik kita kepada gerakan kita ini adalah kena tinggi lah. Sebab saya ingat banyak orang lain boleh berbangga. Ustaz, satu benda yang Ustaz pelik sekarang orang luar sangat berbangga dengan Abim ni, tapi kita di dalam ni kita tak berbangga. Tak pelik jugalah. Boleh berdepan. Contohnya ialah dengan cikgu-cikgu Sri, cikgu-cikgu Taski, dia tak dapat merasai kehebatan Abim tu. Tak pelik kat tu. Sebab dia bermain dengan masalah, dan masalah itu kita tak selesaikan. Jadi orang luar dia lebih nampak hebatnya Abim dan mengakui dan memberi kredit, tetapi kita di dalam ada masalah. Jadi yang inilah antara benda-benda yang kita kena mantapkan balik. Mudah-mudahan Allah bantu kita. Dan ini lebih kepada tasji'iyah lah, Rosmah. Tasji'iyah, dan mudah-mudahan ini akan dapat jadi panduan dan bekalan kita. Kita kena kembali, sebab Abim, Ustaz tengok Abim sekarang ni penulisan pembukuan tu sangat agresif. Cuma yang kita perlu buat sekarang ni ialah bagaimana Ustaz rasa banyak dari sudut pengedaran dan dari segi pembukuan, penulisan, penterjemahan, tetapi questionnya ialah pembacaan di kalangan ahli dan juga pemahaman dan pengamalan. Itu jadi question kita. Jadi sebab tu maknanya kalau kita boleh susuli balik dengan bengkel-bengkel untuk nak mantapkan balik. Malam tadi Ustaz ada mesyuarat dengan Nabi Mesir. Dengan Nabi Mesir. Diauddin ada, Diauddin sini. Diauddin pun ada masuk. Yalah, Nabi Mesir Ustaz bimbang, maknanya kita kena bagi tumpuan baliklah Nabi Mesir ni. Nabi Mesir ni benda yang sama juga, dia perlukan sokongan daripada asas. Sebab kita tak ada master PhD ada kat sana kan. Jadi kalau ada seorang buat PhD master kat sana tu kuat sikit kot Habib Mesir ni. Kalau dulu maknanya walaupun tak ada, tetapi pusat dan negeri selalu turun. Jadi bila turun bersilih ganti. Sebab tu zaman Ustaz kat sana dulu sangat luar biasa lah. Orang takut. Orang takut tu sebab program keilmuan dan juga program Habib Mesir tu lain daripada yang lain, banding orang lain. Sebab kita didokong oleh takdir tu lah. Maknanya senior-senior kita turun, seminar, kolikium dan sebagainya. Jadi benda yang sama juga kita kena fikirkan di Habib Mesir, dan kita kena bantulah insya-Allah. Jadi Ustaz rasa setakat tu dulu, minta maaf atas perkongsian kalau tidak menepati hasrat. Anggaplah ni sebagai nota awal untuk memberi rangsangan dan dorongan bahawa kita kena banyak melihat kepada persoalan-persoalan, mesej Allah Subhanahu Wa Taala yang perlu kita faham dan juga kita amalkan. Dia sampai ke peringkat tu dah. Bukan lagi maknanya mesej kita ialah kena khatam Quran sebulan 2 kali. Tak cukup dah. Itu bukan orang Abim. Orang Abim dia dah masuk kepada peringkat ialah bagaimana dia boleh tadabbur dan dia boleh orang lain nampak dia punya, bila dia tengok personality, dia tengok Kak Rosmah ni mana memang lain lah daripada yang lain. Contoh kan, yang lain daripada yang lain tu hanya Fahmi saja yang boleh bagi tahu. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Ustaz Fadil, Ustaz Faisal, buka soalan ya. Hari ini Ustaz Faisal dia ada sawah. Alhamdulillah. Sebab Ustaz Faisal nak beri ruang kepada kita dan insya-Allah ayat kita lagi ayat konsen. Jadi ada soalan tak ingin ditanya? Kita buka ya. Kalau ada satu, kalau ada soalan. Kosong ke apa tu? Soalan ni boleh tanya Ayah Huwai, sebab Ayah Huwai pun dia tengah upgrade dia punya ilmu dia. Ada soalan tak? Sebab kalau pihak moderator ni ada. Pihak moderator ada. Jadi kita nak tanya. Kangen yang hadiah. Ada tak? Ada tak? Ada tak? Kita kira 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Baik, alhamdulillah. Apa tu? Okey. Kita punya COO kita Darul Syarif Azfar Saleh. Assalamualaikum Ustaz. Salam wa Azfar. Ustaz, dia Ustaz menceritakan tentang keyakinan bagaimana abang-abang ataupun senior-senior kita meletakkan sepenuhnya keyakinan dan yakin betul-betul ni dan masuk secara keseluruhan kehidupan mereka dalam perjuangan. Kalau begitu, ada di antara kita yang sedang melalui perkara tersebut ataupun sedang mencuba untuk meletakkan keyakinan tersebut, tetapi pastinya dalam perjalanan tersebut ada cabaran-cabaran yang dihadapi. Yang mungkin sedikit sebanyak bila cabaran itu berlaku, keyakinan itu sedikit sebanyak terhakis dan sebagainya. Contohnya bila kita sebutkan tentang bekerja dengan jemaah dan sebagainya, mungkin khususnya dari sudut contohnya pembayaran gaji yang tidak sama seperti market di luar dan sebagainya. Dan kita mungkin melihat rakan-rakan kita yang lain yang nampak lebih advance, sedangkan kita pun sama je, lebih kurang dengan mereka, mengajar hadis belajar sama dan sebagainya. Tapi kita melihat rakan-rakan yang lain mungkin lebih advance, tapi mereka bukan dalam circle jemaah. Jadi benda tu sedikit sebanyak mungkin akan mengganggu keyakinan ataupun mengganggu kita punya konsentrasi kita untuk betul-betul lillahi ta'ala jalan terus. Bagaimana untuk kita maintainkan perkara ni supaya insya-Allah sehingga akhirnya kita ini matinya kita dalam, seperti mana Ustaz sebutlah, matinya kita ini dalam keadaan kita sedang membuat amal kebaktian. Ya. Terima kasih Azfar. Satu perkara, untuk kita berbuat baik ni, dia tidak semestinya dalam circle kita. Cuma Ustaz bercakap tu dalam circle kita. Yang keduanya ialah memang ujian Allah Subhanahu Wa Taala ini dia datang tak sama. Dia bergantung kepada kekuatan seseorang lah. Ada yang boleh adapt, ada yang tak boleh adapt. Ustaz ambil satu contoh Azfar, diri Ustaz lah. Ustaz nak cerita tentang orang lain ni Ustaz tak berani. Diri Ustaz ni, masa Ustaz balik daripada Mesir tu, masa tu Kagat tengah buat pengambilan. Kagat. Jadi kawan-kawan Ustaz yang duduk di Kagat ni, Ustaz ingat semua dah kenal lah, brigade general lah, macam-macam lah termasuklah salah seorang bekas alumni AB Mesir ni, Kapten Jabbar dulu. Sekarang ni jawatan dia tinggi lagi. Dan Kapten Jabbar ni tak silap Ustaz, dia pernah jadi pegawai khas Menteri Agama dulu. Siapa? Menteri Agama Kedah. Jamil Khair. Itu AB Mesir tu. Kapten Jabbar orang Selangor. Jadi zaman tu kalau Ustaz balik, Ustaz join Kagat, rasa-rasanya macam mana Faisal? Sedaplah kedudukan Ustaz tu, tapi Ustaz ambil position lain. Dan ini atas kita lah. Posisi kita pun tak boleh nak paksa. Position lain. Ustaz balik daripada Mesir tu, Ustaz duduk dengan IP.
Duduk dengan EP. Ustaz jawab dengan cerita ni Azfar sebab nanti kat belakang tu Ustaz conclude. Ni cerita atas diri ni senang sikit, maknanya kita rasa maknanya benda tu akhirnya audience dia boleh tengok lah, sebab akhirnya benda ni bergantung kepada individu lah. Kita tak boleh nak paksa. Kemudian bila Ustaz balik, Ustaz join EP. Masa tu EP dia buka cawangan. Jadi EP kita tahulah maknanya gaji dengan EP ni berapa sangat. Ustaz dalam sejarah kerjaya Ustaz ni, gaji Ustaz tak pernah sampai 3,000. Kecuali Ustaz jadi unit manager di M-Bank. Masa tu Ustaz join takaful, Ustaz join insurans. Masa tu memang dia punya pendapatannya sangat luar biasa lah. Tetapi masalah Ustaznya ialah siang malam pagi petang ni kita duk fikir hal duit je. Jadi bila fikir hal duit, benda tu terbawa sampai dalam tidur kat Ju. Jadi akhir Ustaz ambil keputusan, Ustaz withdraw. Dan bila withdraw tu maknanya dalam hati Ustaz, biarlah saya duduk dengan jamaah, bantu. Sambil-sambil pada waktu itu membantu jamaah. Kita tahu jamaah kita ni bukannya boleh bayar gaji besar. Cuma maknanya masa tu Ustaz ada preparation benda lain lah. Jadi maknanya kita terima realiti bahawa inilah antara masalah yang berlaku di kalangan dalam gerakan kita, di kalangan kawan-kawan kita dan sebagainya. Jadi apa pendekatan yang terbaik? Pendekatan yang terbaiknya ialah, kalau bagi Ustaz, biasanya Ustaz akan berfikir rezeki Allah Subhanahu Wa Taala ini dia tidak hanya melalui Ustaz. Kadang-kadang dia melalui isteri. Dan isteri Ustaz ni dulu dia government server. Dia farmasi, pegawai farmasi di hospital Kota Baru. Saya ingat kalau sekarang ni, kalau dia masih dengan tu mungkin dah 54 kot kalau dia masih bertahan sekarang ni. Tapi masa tu dia ada masalah. Masalahnya apa? Masalahnya ialah dia ni jenis kalau dia ni jenis pekerja di sebelakang tabir. Dia tak suka expose ke depan ni. Dalam kerajaan, bila you dah jawatan besar, you kena lead meeting, you kena buat training, you kena banyak pergi kursus kan, juga Jadi benda tu dia tak boleh nak adapt. Jadi dia resign. Cuba bayangkan, dia resign masa tu start dengan Abim. Gaji berapa saja. Lepas tu Zaujah Ustaz daripada government server, dia resign 24 hours. Berapa dah situ? Pencen dia hilang. Jadi bila pencen dia hilang, duduk dalam sebulan, maknanya kawan dia kata maknanya ada satu farmasi nak buka di Pantai Timur, 2 farmasi CCM. Masa tu CCM nak buka cawangan di Kelantan, dia perlukan manager yang jaga bahagian store. Jadi masa dia pun apply dan dapat rezeki dia di situ. Dan bila dia di 2 farma ni, dia bermain dengan sistem. Dia tak itu dengan orang, tak deal dengan orang, sebab dia ada sale manager, dia ada orang yang buat sale. Cuma dia jaga stok dan juga bermain dengan sistem. Sampai sekarang. Jadi Ustaz nak ceritanya, kadang-kadang bila Ustaz sebut ke dia, kata kalau awak nak suruh Ustaz ni gaji besar, boleh. Tapi kena rela izinkan Ustaz kerja di KL. Masa tu memang ada lecturer panggil, so jadi lecturer. Masa tu Ustaz dah ada master. Jadi Ustaz ambil keputusan bahawa biarlah, maknanya isteri dia dengan income dia. Ustaz walaupun gaji perbincangan, tapi dia kena ada perbincangan lah dengan orang rumah. Sebab dia kena tahu bahawa bila Ustaz banyak terlibat dengan gerakan jamaah, kita tidak mengabaikan tanggungjawab, tetapi dia kena tahu bahawa maknanya pendapatan suami dia itu tidak sebesar dia. Sebab ada benda lain yang kita nak attack. Ustaz tak malu cerita ni sebab Ustaz nak yakinkan bahawa rezeki Allah ni kadang-kadang dia mimba bin mutafarriqah. Dia mari daripada pintu yang berbagai. Kadang-kadang pendapatan kita kecil tetapi Allah bantu dari sudut lain. Pintu-pintu lain dibuka. Ini tadi Ustaz sebut tadilah, maknanya Ustaz tak berani nak paksa orang lain. Tetapi
bila kita yakin bahawa rezeki Allah ini ada di mana-mana, Allah akan buka jalan bagi ustaz lah. Kan? Tetapi ustaz tak boleh nak paksa pada orang lain. Sebab dia tengok kriteria orang tu. Cuma kita kalau sebagai majikan, bila orang dah involve dengan kita, amanah dan tanggungjawab kita kena upgrade lah. Kita kena upgrade, kita kena berusaha sebagai pimpinan, kita kena berusaha untuk meletakkan sesuatu benda tu kepada tempat yang lebih baik lah. Jadi tak boleh nak redha setara tu. Macam cabaran kita di Kelantan sekarang ni, ada kalangan taski tu, gaji tu masih dalam 300-400 je Kak Jo. Jadi apa inisiatif kita nak bantu dia. Jadi bila kita deal dengan cikgu kata, tak apa ustaz, saya redha, saya berasa suka. Alhamdulillah, maknanya Allah bagi rezeki tu melalui suami saya. Jadi kita nak kata apa? Cikgu naikkanlah yuran sikit. Mana ada yuran RM50 sekarang ni? Naiklah sikit, tak payah ustaz, tak apa. Ini antara pemikiran. Jadi betul di kalangan kepimpinan kena ada usaha untuk nak tambah baik keadaan, tetapi dalam masa yang sama kita sangat berterima kasih sebab pendukung-pendukung kita di bawah tu dia nampak benda ni. Dia tak susah juga hidup sebab maknanya suami dia tu tak ada masalah, anak-anak tak banyak masalah, bahkan berjaya sebahagiannya. Jadi dia tahu mak dia kerja dengan taski tu berapa sangat. Tetapi taski tu dijadikan tempat untuk dia berbakti. Dan rezeki tu Allah bagi melalui jalan lain. Dah banyak dah benda ustaz tanya benda ni. Dan ustaz tegaskan sekali lagi, kita sebagai majikan, kita kena berusaha untuk tingkatkan keadaan ini. Tapi dalam masa yang sama, kita kena raikan tadi. Kita kalau duduk di daerah, kita duduk di negeri, kita akan berjumpa lah dengan cikgu-cikgu begini. Kita berkata, cukup ke cikgu gaji banyak ni? Habis dia nak bagi gaji banyak, pelajar dia 20 orang beroperasi di daerah. Macam mana kita nak itu? Kalau negeri tak kuat, macam mana kita nak bagi gaji 1,200 gaji minimum? Kan? Jadi macam-macam teori, macam-macam keadaan yang kita kena tengok lah. Cuma ialah soalan Azfar ni soalan yang ustaz rasa dia pun boleh jawab sebenarnya. Tapi ustaz bercakap dari sudut realiti. Realiti kitanya begitu. Dan setakat ini ustaz berpandangan begitulah. Sebab tu bagi kita di Kelantan, macam-macam cara lah kita buat. Antaranya untuk nak mengukuhkan keuangan jamaah tu. Bila keuangan jamaah kita kukuh, paling tidak kita boleh membantu. Itu teori yang kita sedang buat sekarang ni. Cuma maknanya ialah makna kita tak boleh nak hari ni kita nak, esok dia akan jadi macam tu Kak Jo. Sebab kita NGO, maknanya kita ada cuma yang agak bernasib baik di Kelantan ni kita ada aset, dan bagaimana aset tu kita sedang kembangkan dan sedang kita jana. Jadi maknanya jawapan kepada Azfar tadi, ustaz tak boleh nak jawab secara pasti, tetapi kepimpinan dia kena cari jalan lah untuk nak keluar daripada keadaan-keadaan yang ada tu dengan makna take responsibility lah. Makna tak boleh nak biar begitu saja. Dan ustaz yakin kepimpinan kita pun berusaha, tapi ialah ala kulli hal maknanya kita kena tengok juga realiti kita. Realiti kita. Dan akhirnya ustaz selalu sebut, cakap pada adik-adik kita ni yang mana dia rasa dia tak cukup apa semua tu, dia ada kepakaran, kemahiran dan sebagainya, dia berhak untuk buat pilihan untuk berada di tempat lain. Dan kita orang macam ni ustaz tak pegang. Katakanlah ustaz bagi satu contoh satu contoh hidup ni bukan main-main. Seorang staff kita daripada Negeri Sembilan, dia duduk dengan siapa YDP Negeri Sembilan sekarang Ustaz? Kamarul. Dengan Kamarul. Kamarul, pegawai keuangan Kamarul. Jadi bila dia balik ke Kelantan, dia kahwin dengan orang Kelantan, dan kebetulan mak dia tu adalah orang yang pernah jadi pegawai akaun, kerani akaun dia Seri. Jadi bila dia balik, Kamarul perlu maklum, ustaz pun minta dia datang kat pejabat, tengok-tengok kebetulan kita perlukan kepada kerani akaun, kita ambil lah dia. Begitulah. Ialah maknanya ustaz berterus terang lah dengan dia, kita boleh bagi setakat ni je. Dan kenaikan-kenaikan tu akan berlaku sebagaimana biasalah. Tapi maknanya proses untuk, ialah kita tak nak, mana katakanlah kalau dia ada peluang untuk pergi ke tempat lain dalam itu,
kita kena terima lah. Jadi kalau setakat ni dia bersetuju untuk bersama kita lah, Ustaz kata alhamdulillah lah kata. Dalam masa yang sama maknanya kita boleh membangunkan dia tu, sebab dia ada kelebihan-kelebihan pada diri dia tu. Jadi Ustaz rasa gitulah Kak Azfar sebab benda ni macam Ustaz sendiri pun kadang-kadang terfikir juga. Ustaz 2 tahun lepas daripada yatim, 2 tahun Ustaz resign daripada yatim, memang Ustaz bekerja sendiri. Dalam kepala Ustaz hari tu, aku nak kembangkan homestay. Memang Ustaz buat. Lepas tu mari PKP. Mari dalam proses PKP tu jamaah buat decide yayasan Al-Ma'un ni kena dikembang dan diperkasakan. Jadi jemaah minta suruh Ustaz balik. Jadi company Ustaz tu duduk sajalah. Jadi dalam masa 2 tahun sebelum PKP tu memang Ustaz berulang ke KL ni. Berulang KL ni. Termasuklah juga hari tu, masa tu Habib Pusat dia buat yang tadabbur Quran tu. Tu salah satu masa tu Ustaz dah resign daripada yatim. Dan banyak lagi, ada 2-3 attach Ustaz itu. Tapi Ustaz tak ceritalah dengan jamaah. Takkan Ustaz nak cerita pendapatan Ustaz kat luar dengan jamaah tu, kita bantu jamaah ni cara lain lah. Tapi untuk income kita dan keluarga ni, kita ikhtiarlah cara lain. Jadi akhirnya bila Yayasan Al-Ma'un minta bantu untuk kembangkan semua tu, Ustaz dekat situ lah sekarang ni. Dengan ayah Huel. Jadi itulah cerita. Ustaz lebih setuju cerita macam tu. Sebab kadang-kadang kalau cerita hal orang ni Ustaz tak tahu. Jadi maknanya itulah. Bila orang tanya, Ustaz boleh survive ke Ustaz? Jawab sendirilah. Gitu je lah. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada soalan ke? Kajian. Kak Ajun ni lagi susah nak jawab soalan dia ni. Dengar ke belakang? Sangat bermakna pada kami pada hari ini. Okey, Kak Jun share dulu. Tak apa, boleh dengar kan? Potong Kak Jun tahun ni tahun yang ke-19 tahun. Betul. Kerja dengan Abim. Sama juga dengan Ustaz belum tercapai jadi lagi. Tapi bezanya dengan Ustaz, suami Kak Jun pun Ya. dengan jemaah Ya. kan, full time. Tapi menjalani kehidupan yang sangat sederhana tapi tenang. Maknanya rezeki itu adalah kesenangan hidup tu. Anak-anak tidak meminta pada yang tidak mampu. Anak-anak tidak diuji dengan kesakitan. Kehidupan kami sangat sederhana tapi tenang. Okey, cuma persoalan saya lah. Dalam 19 tahun mengurus di Alim ni dalam bahagian pentadbiran tersebut, melihat kepada penghayatan kerja itu sebagai satu ibadah tu agak kurang sedikit. Sebab bila saya melihat mula-mula kalau staf bekerja dengan jemaah, agak mula dari disiplin. Contohnya macam data riwayat. Kan? Hak tu ayah saya boleh ulas tu. Mengakui ya, betul. Ikut DJPM sama lah. Data lewat tapi bila dia berhijrah ke satu ke organisasi lain, terutamanya macam organisasi yang bukan jemaah, syarikat Hong Yong ke, syarikat Acong ke, tapi disiplin tersebut boleh Tingkatkan. di mana masalah dia kurangnya juga ni. Masalahnya Baik saja. Ustaz ingat tu bukan soalan lah, tu perkongsian juga. Baik, sebelum Ustaz mula saya dah tanya soalan. Kemudian Ustaz lakukan dengan kajian kosan tadi dan akhirnya kita kata bid'ah zaman Nur Sinar Risalah An-Nur. Ya. Bismillah adalah sebuah perjalanan. Bismillah adalah permulaan sebuah perjalanan. Persoalannya macam mana nak mula? Satu keadaan terbaik dan itu saja. Bagaimana nak mula, Ustaz ingat sangat bergantung kepada niat kita apa. Niat mula kita apa? Kalau niat mula kita memang meletakkan keperluan
material itu lebih tinggi, itu bagi ustaz itu bukan dengan Abim. Bagi ustaz lah. Maknanya kalau mula-mula dia tu maknanya dia bermula dengan niat untuk berbakti. Katakanlah kita ada wakaf tu kan, projek wakaf setahun. Jadi maknanya katakanlah kalau dia boleh menerima konsep itu, paling tidak dalam setahun tu dia dah menyediakan mental dia bahawa dia akan bersedia menerima setakat mana yang ada je. Sebab dalam setahun tu adalah dia berbakti. Dia tidak full stop, maknanya dia akan mencari career yang lebih baik untuk survival dia. Itu yang pertama. Tetapi kalau niat awalnya tu adalah menjurus kepada persoalan kehidupan yang dalam masa terdekat dia dah capai umur sekian-sekian, dia kena ada kereta, kena ada rumah. Tapi kalau yang itu, dia akan kecewa lah kalau duduk dengan Abim. Biasanya Ustaz akan sebut terang-terang. Ustaz bagi satu contoh. Ustaz harap maknanya tuan punya badan ni dia tak marah lah ke Ustaz. Ustaz ambil contoh je, YDP Abim, Kelantan, Syahiran. Sebelum ni dia adalah staf puak. Berapa gaji kita bagi mengikut kemampuan kita lah. Tetapi Syahiran ni dia ada kepakaran dia. Dia boleh design, dia boleh buat tu, dia boleh buat ni dan sebagainya. Tapi akhirnya dia bincang dengan Ustaz, saya nak bebas, saya tak nak terikat. Sebab terikat ni macam tadilah, macam Kak Ju sebut, pukul 8.30 kena masuk pejabat kan, balik pukul 5. Jadi dia tak boleh nak commit sebab dia YDP. Dia, dalam masa yang sama dia banyak, kadang-kadang isteri dia jarak jauh di Terengganu, kadang-kadang seminggu kat sana kan. Jadi akhirnya dia decide tawakal ala Allah, dia gunakan kemahiran yang dia ada. Dia sebagai YDP, dia boleh cari projek-projek di luar. Akhirnya maknanya Bismillahirrahmanirrahim, maknanya dia tidak bersama dengan sebagai staf sepenuh masa. Cuma perbincangan kena ada. Dan kita tahu maknanya anak buah kita apa yang dia nak decide. Jadi akhirnya lah gitulah Syahiran. Kan, kita pun tak nak menzalimi staf kita pun tak nak juga. Tapi paling tidak benda yang dia buat, kita tahu dan redha. Dan dia pun tahu apa asas dia buat keputusan. Cuma kemahiran yang ada dia guna tu apa yang jamaah boleh manfaatkan. Kalau benda tu, interaksi itu berlaku dalam konteks bisnes, maka dia berhaklah untuk nak dapatkan habuan. Dealing kita dengan dia tu bisa. Kalau kat Kelantan sekarang ni Ustaz lah. Sebab Ustaz jaga duit. Kan? Kita nak pastikan duit tu cukup, gaji staf tu bayar. Kadang-kadang kita kena lepaskan yang lain dulu. Gaji ketua ni kena lewat sikit kan. Biasalah. Jadi benda tu, selagi mana maknanya, dia gitulah. Dia tak boleh maknanya dulukan gaji pegawai atas, lepas tu yang bawah tu tak boleh. Dia kena dulukan yang bawah ni dulu. Itu baru pemimpin. Kan? Ustaz ingat itulah yang diamalkan oleh gerakan kita pun gitulah Ustaz ingat. Bila kita dengar apa yang berlaku di KDS dan sebagainya. Jadi niat. Dia bermula dengan niat. Tetapi apakah orang yang tidak terlibat dengan kita bila dia duduk di luar, dia tidak boleh menyumbang? Tidak. Kita di Kelantan sekarang ni kita cetuskan skim Al-Ma'un. Sekarang ni ada 105 orang pembayar secara konsisten kepada jamaah. Kak Ju. Maknanya setiap tahun, macam tahun lepas kita berjaya collect dekat 30,000 daripada sumbangan tetap ahli senior wadah.
Dia wadah ni senang je, amal jariah. Sebab masing-masing nak pergi ke alam baqa kan. Jadi sampai sekarang kempen ustaz ni, wadah-wadah ni ustaz nak semua ahli wadah wajib menyumbang RM30 sebulan untuk bantu gerakan. Yang paling besarnya ialah nak bantu staf lah. Itulah jariah yang berkekalan. Dan kalau tidak, kita akan menyumbang di tempat lain juga. Ini kita dah ada dah, nak sumbang apa, anak yatim kita ada, asli ada, mu'alaf ada, pendidikan ada, sekolah. Jadi maknanya kalau kita tengok ahli-ahli kita ni, dia boleh cukup dengan dia menyumbang kepada jamaah sebab kita dah ada dah channel-channel tu. Kan? Dah ada dah. Jadi cuma sekarang ni ialah bagaimana kita rangsang dan meyakinkan. Itu je lah kot. Jadi jawapan yang pertama, jawapan adinda saya tadi ialah bagi Ustaz niat lah. Innamal a'malu bin niat. Bergantung kepada niat. Daripada niat tu barulah dia pergi. Jadi apakah maknanya bila niat tu tidak berbetulan dengan kehendak kita maka tak bagus? Tak juga. Kadang-kadang berapa ramai yang di luar sana akhirnya dia infak kepada jamaah ni lebih committed. Cuma kita, maknanya kita merancang supaya dalam jamaah kita ni ada juga staf-staf ataupun petugas-petugas yang kita channelkan daripada awal. Cuma isu berbangkitnya ialah kebajikan mereka ini berbanding dengan di luar sana tidak setara. Dan ini tanggungjawab kita lah dalam gerakan, pimpinan-pimpinan, dia kena berfikirlah lebih baik lagi. Dalam masa yang sama, kita kena menganjur juga kepada ahli-ahli di bawah tu supaya melihat kepada realiti. Dan katakanlah maknanya ada staf kita yang nak berhenti, kita kena berlapan dada lah. Kita kena tahulah kondisi dia tu. Tapi Ustaz rasa dalam kes yang Ustaz duk tengok ni, katakanlah kalau hanya setakat dia saja, pasangan dia, tetapi pasangan yang lain tu dia survive, biasanya tak ada masalah. Maknanya kita boleh tengok dari sudut channel lain. Jadi di situ tu berlaku interaksi lah bagi Ustaz. Dia di sini dia akan kembali kepada soal bagaimana kita mengurus manusia tu. Kita dengan staf bawahan kita kan. Maknanya dia ada masalah, dia secara terbuka dengan Ustaz. Banyak macam tu. Dan bagi Ustaz benda tu tak sensitif sebab hak dia. Dan kadang-kadang kita kena penuhi hak dia sebagai staf tu. Jadi Ustaz rasa gitulah kot sebab kita nak jawab secara pasti pun tak boleh juga. Sebab kita ni kalau tentu dalam akaun kita ni ada 1.5 bilion, okey. Jadi sebab kita pun kena kan. Cuma gitulah kot GPM mungkin lah kot. GPM ni dia luas sikit jaringan dia. Ustaz turun ni pun sebenarnya nak minta duit dengan GPM juga. Okey, Assalamualaikum. Saja dia mau melawak. Alhamdulillah. Terima kasih kepada yang kita Ustaz Faisal kerana sudi memberikan. Sebenarnya tak cukup sebenarnya. Saya sendiri duduk sebelah bersama dengan tak cukup. Itu sebenarnya walaupun satu bahagian sebenarnya tak cukup lagi. Ya, saya tak sampai pun ke tahap tak puas lagi ni. InsyaAllah moga ada rezeki lah untuk kita dengar sekali lagi puas dengan Ustaz. Ustaz kata nanti insyaAllah rezeki tu buat mungkin. Dengar 100% supaya dia supaya Z InsyaAllah. Baik. So itu sajalah. Sekian. Kalau ada maaf. Oh ada live. Soalan. Siapa dia? Daripada mana? Puan Aminah. Oh, dekat sini dia tak nak. Dia kena refresh kat masuk dia. Puan Tabung dan Puan Aminah. Tak ada. Kenapa kalau kat situ ada? Saya baca. Ustaz, bagaimana hendak memperkenalkan Allah kepada para kolej yang muda, sedangkan kita terikat dengan kandungan khusus yang ketat. Kita terikat bagaimana secara kreatif dalam khusus. Dia bagi contohnya khusus undang-undang kontrak. Mana kata dalam khusus undang-undang kontrak tu, macam mana dia nak memperkenalkan Allah kepada student yang belajar khusus tu. Yang bukan khusus suruh dia lah
masuk. Ustaz ingat dia balik kepada persoalan bagaimana kemampuan kita untuk dia macam isu islamisasi ilmu lah. Isu islamisasi ilmu ni macam mana kita mengajar ilmu alam, geografi, tapi dalam masa yang sama kita boleh memperkenalkan unsur-unsur tauhidik dalam geografi. Saya ingat benda yang samalah. Satu yang pertamanya ialah dia tidak hanya terbatas kepada kurikulum sebenarnya, dia bergantung juga kepada bagaimana guru ataupun pensyarah tu nak implement. Dia balik kepada persoalan tu. Macam kita di sekolah dululah, cikgu-cikgu dia tanya macam mana nak mengajar matematik, tetapi dalam masa yang sama kita boleh hadirkan supaya pelajar itu tahu bahawa ilmu matematik tak ada kaitan pun dengan tu kan, tetapi bagaimana dalam masa yang sama kita boleh hubungkan dia dengan tauhid. Dia balik kepada persoalan tu lah. Dia persoalan ni dia tak boleh nak jawab secara simplistik sebab dia perlukan kepada bengkel training, dan yang dah berbengkel-bengkel training tu pun tidak mudah juga sebenarnya. Kita ambil satu contoh. Kita ada kejayaan tak dekat Sri dalam bercakap tentang islamisasi ilmu ni? Contoh, di institusi kita ada kejayaan tak di situ? Cikgu-cikgu kita, pendidikan Al-Hikmah, dia boleh tak dia mengajar sains tapi dalam masa yang sama dia hubungkan dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Jadi kalau di institusi kita pun ada tidak begitu berjaya, walaupun ada usaha-usaha ke arah itu, benda yang sama jugalah. Benda tu dia tak boleh nak bergantung kepada seorang, tapi memang dia kena ada training, ada bengkel, ada secara kolektif. Kecuali kalau pensyarah tu memang pensyarah yang menekuni dan juga dia punya kewibawaan. Contoh macam, Ustaz bagi contoh macam Prof Yusuf Osman. Okey. Tapi ramai mana orang yang boleh jadi macam dia? Kalau tidak dikursuskan, tidak dibengkelkan, tidak dididik cikgu tu. Cakaplah hal kimia, hal apa pun, tapi dia akan hubungkan ke situ. Kan? Dalam gerakan kita ada orang-orang macam tu, cuma kita bercakap dalam konteks bagaimana benda tu nak diturunkan ke bawah. Jadi benda yang sama jugalah, maknanya dia tidak ustaz tak boleh nak jawab sebab secara simplistik gitu, sebab benda tu perlukan kepada bengkel, perlukan kepada kursus-kursus dan juga kemampuan cikgu untuk nak adaptasi kan, untuk nak jelmakan. Kita bercakap tentang kelahiran pelajar, kelahiran bayi, tapi bagaimana dia nak hubungkan? Okey, maknanya untuk 10 hari pertama dalam Al-Quran begini di situ kan. Ini perlukan kepada kan? Perlukan kepada pengetahuan, kreativiti dan sebagainya. Gitulah kot lebih kurang. Wallahu a'lam. Alhamdulillah kita seperti itu saja Cuma kita serahkan bagaimana kita kepada Ustaz Awan. Ada ayuhan kita. So kalau tak apa-apa itu saja, insya-Allah. Terima kasih yang sudah hadir pada hari ini dan di live, alhamdulillah, insya-Allah kita bertemu lagi dalam waktu yang lain, insya-Allah. Hadza billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-qulub qad ijtama'at ala mahabbatik wal taqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik.
فوثق اللهم رابطتها وأدم ودها واحدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل توكل عليك وأحييها بمعرفتك وأمتها على شهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام اللهم إنا نعوذ بك من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة وشر الدنيا وشر الآخرة اللهم إنا نعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.